Kita duk baca kitab, pagi-pagi saya duk buat kelas. InsyaAllah lepas raya kot. Lah ni Ramadan, time dia lari sikit. Nanti kalau tuan-tuan lepas-lepas raya, tuan-tuan boleh ikuti balik saya punya kelas. Nama dia TPO, Tarbiyah Pondok Online. Pagi-pagi, sebelum subuh dan selepas subuh sampai pukul 9-10 pagi. Tuan-tuan boleh ikuti pengajian. Kita baca kitab Al-Azkar. No, terbaik lagi pada kitab ni. No, terbaik tu. 2 kali Quran bah. Membesar cukup. Dalam tu berlambak cerita beribu jenis amalan, zikir, doa. Anak baca selawat, selawat apa anak baca? Anak baca istighfar, istighfar apa anak baca? Anak baca zikir, zikir apa anak baca? Anak baca doa, doa apa anak baca? Berlambak dalam tu talak doa. Punya banyak kalau nak buat amalan lah. Kalau nisbah kepada nak buat amalan, dan amalan-amalan yang sahih yang ada sumbernya daripada Nabi SAW. Jadi kalau dia kata dia nak buat amalan, Imam Al-Ghazali menyebutkan, dia kata daripada terbit matahari sampailah waktu zuhur ada beberapa perkara kita boleh buat. Kalau kita tak tahu, dia ajak pula dalam, oh bagus satu kitab Imam Ghazali, nama dia Bidayatul Hidayah, nama kitab dia. Kitab tu diterjemahkan oleh satu ketika dulu, saya ingat 200 tahun yang telah lalu, oleh satu orang tok guru alim besar, nama dia Syekh Abdul Samad Al-Falimbani. Dia orang Indonesia, tapi kubur dia ada di Thailand. Dia mati satu ketika dulu, mati syahid mempertahankan kerajaan Islam Kedah. Ketika tu kerajaan Islam Kedah lawan dengan perang dengan kerajaan Siam. Dia mati syahid di Thailand. Dia kubur dia ada sana. Syekh Abdul Samad Al-Falimbani, orang Indonesia, belajar di Mekah, alim, dan dia menterjemahkan kitab Imam Ghazali, tapi dia buatlah syarahan bagi pelengkap-pelengkap sikit. Dan kalau itu kitab Jawi yang tuan-tuan boleh tengok, nama dia Hidayatus Salikin. Kitab tu saya baca sebulan sekali di Masjid Bandar Baru Ayat Hitam, Falim, hari Selasa, minggu keempat. Dan dalam kitab tu dia ajak kat kita macam mana nak bagi jadi daripada celik mata pagi, bangun pagi sebelum subuh sampai pejam mata balik, sampai duk tidur tu 24 jam jadi ibadat. Kalau orang tak tahu macam mana nak bagi jadi ibadat, dia ajak. Antara lain dia sebutkan apabila antara terbit matahari, awal-awal itu dia cerita detail. Hang bangun tidur, hang baca doa ni, lepas tu hang buat macam ni, lepas tu hang buat macam ni, lepas tu hang pi tandai gosok gigi, dia cerita cara gosok gigi, lepas tu hang qada hajat, dia cerita adab qada hajat, lepas tu hang mandi, lepas tu dia kata hang mandi, okey, cerita pasal mandi junub, mandi apa semua, lepas tu dia cerita pula, lepas tu ambil wuduk, lepas tu masuk pula pi sembahyang sunat lah, apa sampai subuh, lepas subuh wirid, apa wirid anak baca apa lepas subuh, detail dia duk baca semua ni, dia duk ajak sampailah terbit matahari. Dia suruh kita sembahyang sunat isyraq. Lepas tu dia cerita sembahyang sunat duha. Habis dia cerita sembahyang sunat duha, dia kata antara duha ni sampai zuhur apa nak buat? Dia kata hang jangan tinggal 4 perkara. Pertama dia kata hang jangan tinggal majlis ilmu. Dia kata hang jangan tinggal majlis ilmu, kena mengaji. Kalau hang dapat peluang belajar, hang pergi belajar. Yang kedua dia kata suruh memperbanyakkan zikir lah, apa-apa zikir, wirid, doa, hang boleh buat. Tu nombor 2, pilihan. Pilihan yang ketiga dia suruh kita buat kerja lah, apa kita punya kerja, apa sepatutnya kerja-kerja. Dan pilihan yang keempat dia suruh kita khidmat kepada orang, khidmat pada madrasah, khidmat pada masjid, khidmat pada tuan-tuan guru, para alim ulama. Dia suruh kita khidmat. Okey, ada buat perkhidmatan sukarela, mai kat masjid sapu-sapu ke apa ke. Mana ada orang buat? Saya tengok jarang ada di masjid orang sikap-sikap mai nak mai. Ada kan, lebih pada kita duk suruh tok siak je lah buat, hang dapat duit. Padahal tuan-tuan, tok siak dapat duit ni punya mana sangat. Elang bulanan dengan apa yang dia dapat dengan masjid top up sikit, Allah punya mana sangat. Tuan-tuan, kadang-kadang sebab tu saya kata kadang-kadang kita ni mai kita kena rasa rumah Allah ni rumah kita. Nampak satu sampah kita yang ambil buang, mata tak boleh tengok, pedih ni awak ada benda macam kotor ni, apa benda kita pergi tolong buang, tak payah marah kat siapa-siapa. Akan ada manusia yang tak bertanggungjawab, tapi bila kita mai Allah nak uji kita sebagai manusia bertanggungjawab, maka kita buat, kita cuci, ambil lah apa yang boleh kita buat.
Yang nasib baik macam masjid lagu ni dia pakai kapet lagu ni, kita tak duduk lipat-lipat apa-apa. Kena jenis masjid-masjid yang jenis pakai sejadah lagi apa semua, siapa nak tolong lipat, siapa nak tolong ambil simpan, nak apakah kita boleh khidmat, bangun khidmat. Kadang-kadang kita main, kita mau semua red carpet, tapi kita tak mau tu khidmat pada orang, berkhidmat kepada jemaah. Contohnya orang nak baca Quran, Yasin apa, pergi ambil Quran, ambil seorang satu. Pagi-pagi kita duk baca surah Al-Kahfi, pergi bangun berobot, pergi bagi seorang satu, tak pergi pergi kutip balik. Macam dulu-dulu orang buat kenuri kan, zaman dulu-dulu orang buat kenuri, dia ada mentara ni dia pasti susun, atok, sat lagi hantar hidang, sat lagi kutip hidang, mana ada. Dan ni semua kenuri buffet, pi nafsi, ambil pinggan sendiri, cedok sendiri, pi makan sendiri, habis makan belah. Lebih kurang macam tu ya. Janji aku dah buat dah kenuri, kita aku kahwin anak-anak aku, habis dia tak meriah macam dulu. Sebab tu dia silaturahim dia tak kuat. Pasal apa? Kita tak ajak masyarakat untuk berkhidmat kepada masyarakat. Sikap macam mana dulu tu, bila nak kenuri, satu kampung turun mai mesyuarat riuh rendah, apa nak buat, siapa jaga hidang, siapa jaga tu, siapa jaga ni. Saya masih buat lagi di tempat saya masih lagi buat. Dan kalau kenuri di tempat saya kata, tolong jawatan kuasa, saya punya exco, hampa kena buat kerja, letih tak apa, 1 hari 2 hari, okey, pahala besar Allah bagi. Pastikan orang yang main tempat kita, dia dilayan red carpet, dia dilayan dengan cara terbaik. Abang dia sila cik duduk, kita yang main bagi ambil letak makanan, kita pergi ni pula main basuh tangan, weh basuh tangan pun ada orang bawa main. Lagu tu punya khidmat. Ni cerita pasal kenuri lah, bukan nak cerita pasal kenuri pun, tapi nak cerita tentang khidmat tu. Macam tu juga kita main masjid, kenapa tidak kita khidmat kepada orang? Dan Imam Ghazali kata, jangan jadi orang nombor 5, hang mengaji pun dak, hang mengajar pun dak, hang buat apa pun dak, hang ibadat pun dak, nak hampir kerja pun dak. Lepas pada tu hang khidmat pada masyarakat, pada Islam, pada masjid, pada apa pun dak, kerja hang kacau orang lah. Hidup atas dunia tak boleh tengok orang senang, tengok kira nak kacau orang tu, kira nak kacau orang ni. Maka ini pesanan, dia ajak kita macam mana kita nak supaya hidup kita tidak sia-sia. Hidup kita tidak sia-sia. Ni habis lagi kuliah tazkirah sikit, 10-15 minit, lepas tu nak buat apa? Apa lagi nak buat? Tengok kita punya masa. Oh, masa ni aku nak kena pergi beli makan, lepas tu aku nak kena balik duduk dengan keluarga, siap-siap aku nak buka puasa. Okey, at least tahu apa kerja nak buat. Kan, oi, masa dah lebih lagi sikit, pergi balik siap-siap, tengok ada lagi setengah jam 45 minit, ambil Quran baca, tak erti baca, buka YouTube apa-apa bagi syekh tu, mana main syekh, ada janggut tak ada janggut pergi kat dia lah, dia pun baca, dia dengar ayat Quran ke, ataupun tengok buka YouTube ada ceramah agama pasal Ramadan ke apa ke. Manfaatkan masa lapang, jangan duduk saja. Habis tak pun ada anak-anak di rumah ke, anak cucu sembang-sembang main ke apa, dah tak apa, hubungkan silaturahim, kasih sayang. Tapi jangan duk main dengan anak pada pagi, main dengan anak sampai ke petang, sampai ke malam, sampai ke pagi, sampai ke petang, sampai ke malam. Anak jadi Tuhan, bukan Allah jadi Tuhan, tak mau. Ada masa boleh main. Saya pun ada anak, saya ada anak kecil, tapi ada masa kita balik, bagi mak dia rehat, kita duduk main dengan anak, sembang apa semua, mak rehat saat. Tapi kalau duduk dengan anak 24 jam sampai tak pergi masjid, sampai tak semayang, sampai tak mengaji, sampai tak apa, kalut lagi keluar cari makan, balik duduk dengan anak bini, balik cari makan, duduk dengan anak bini, tak ada masa belajar, tak ada masa zikir, tak ada masa semayang. Inilah nama dia manusia, dalam hati dia ada berhala yang lain daripada Allah. Dengar bunyi macam kasar, itulah hakikatnya. Sedang tak sedang kita kata Allah yang Esa, Allahus Samad, sedang dalam hati kita sebenarnya, dalam jantung hati kita ni masih ada lagi bilik-bilik yang ada habuan manusia. Saya tak kata kat siapa, mungkin kat saya juga pun sama. Tapi kata-kata ni untuk motivasi diri kita supaya kita buang dalam hati kita. Dalam ilmu tasawuf dia kata apa? Buang aghyar lain daripada Allah, bentuk berhala yang lain daripada Allah, yang kadang-kadang kita tak sedar kita bagi tumpuan lebih kepada dunia, hawa nafsu, syaitan dan dunia.